Sawadikap. Jadi sebelum kita berjumpa, aku nak bagi kau tengok gambar ni dulu. Jadi untuk makluman, isu yang nak ulas hari ni berkaitan dengan gambar yang aku intro ni. Jadi untuk makluman korang, gambar ni adalah seorang pelakon, penyanyi yang dikenali sebagai Tengmu Nida lah. Isu ni top dan masih lagi dalam proses perbicaraan. Jadi sebenarnya hari ni bukan aku nak ulas pasal isu kematian dia, sebab isu ni pun agak sensitif lah dekat Thailand kan. Jadi dapatan dan kajian aku ni aku ambil daripada channel berita Thailand, iaitu channel 7, channel 33. Jadi isu hari ni adalah aku nak ulas pasal, nak bagi sikit kronologi kes ni yang masih lagi dalam siasatan berkaitan dengan bekas-bekas peguam dia lah. Untuk makluman, setakat ni 4 peguam telah menarik diri lah akibat daripada salah faham, selisih faham dengan Mak Tengmu Nida ni, Kunme Panida. Jadi aku nak bagi sedikit sebab-sebab dan perkenalan berkaitan dengan peguam Tengmu Nida sebelum ni lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, korang boleh tengok dulu carta yang sebelah ni yang aku sediakan ni. Jadi terdapat 5 lelaki 1 perempuan ni. Jadi first sekali, yang atas sekali tu Tanai Kristana ataupun seorang peguam yang dikenali dengan panggilan Kristana lah. Jadi selepas dia ni kena buang, muncul Acan Deca. Selepas Acan Deca, PT. Lepas tu Piat. Lepas tu kawasan yang sebelah sekali tu, ujung oleh tu Bang Jack. Bang Jack ni nanti aku akan ulas lah berkaitan Bang Jack dalam kronologi kes ni. Jadi di tengah-tengah ni kira Kunme Panida lah, Mak Tengmu Nida. Jadi kau tengoklah dalam gambar tu, Mak Tengmu tengah pening sebenarnya. Jadi dia pun macam kita jugalah, tengah pening. Nak tahu kes ni nak berakhir macam mana. Okey, kita sambung balik kepada Tanai Kristana. Tanai Kristana ni adalah peguam bela yang pertama lah yang dilantik oleh Mak Tengmu Nida, Kunme Panida. Untuk makluman, Tanai Kristana ni sebenarnya dia jadi peguam bagi pihak Mak Tengmu ni hanya bertahan selama 14 hari ya. Jadi selepas Tanai Kristana, Tanai Deca ambil alih lah. Tanai Deca pula dapat bertahan selama 77 hari. Lama sikit lah dia dengar Mak Tengmu Nida ni meletih. Selepas tu pula, selepas Tanai Deca ni tarik diri, nanti aku akan cerita sekali sebab apa dia tarik diri. PT dan Piat ataupun Sosote lah. Sosote ni sebenarnya dia ni ahli parlimen. Lepas tu Piat ni kira dia ni macam membantu lah. Dia macam membantu orang dalam kesusahan apa. Jadi dia nak menegakkan keadilan. Barulah PT dengan Piat ni masuk dan bertahan selama 21 hari. Lama lah sikit pada Tanai Kristana. Jadi aku akan cerita selepas ni apa punca Tanai Kristana apa dibuang, apa punca Tanai Deca ni tarik diri, dan PT dengan Piat. Selepas ni aku akan cerita. Jadi untuk makluman korang semua, Tanai Kristana ni dia punya sejarah nak jadi punya Tanai Tengmu ni. Dia boleh telefon ke balai polis yang ambil kes Tengmu mula-mula ni. Dia telefon, dia minta nombor telefon Mak Tengmu. Lepas tu pegawai polis pun bagi. Lepas tu recommend dengan Mak Tengmu juga. Lepas tu Mak Tengmu pun setujulah. Tak tahu apa yang si Tanai si Kristana ni goreng kan. Tak tahulah dia goreng apa. Setuju. Lepas dia jadi Tanai beberapa hari selepas tu,
tiba-tiba ada pula beberapa orang ni komplain kat media bila nampak muka si Tanah Kristanak ni sering keluar muka depan media. Jadi depa beritahu kat media kata Tanah Kristanak ni sebenarnya berhutang dengan mereka. Hutang lepas tu tak mau bayar. Adalah kalau tak silap aku lebih kurang 10 orang kot komplain. Lepas sehari tu Kristanak pun dia mengaku kata memang dia ada pinjam. Memang dia pinjam dulu sebab dia susah. Dia ada masalah kewangan untuk nak belajar lah apa, untuk nak sara anak dia. Tapi Tanai Kristanak ni sebenarnya dia seorang Tanai. Nanti korang tanya aku pula Tanai dia pula. Tanai ni sebenarnya peguam. Jadi aku sebut Tanai dah senang. Tanai Kristanak ni sebenarnya dia peguam yang rajin. Dia rajin kumpul maklumat, dia turun tempat kejadian, dia kumpul apa yang boleh kumpul. Lepas tu dia punya minat dia minat keluar media. Dia sering bagi komen kat media, dia sering diwawancara. Biasalah bila rancangan mana Thailand akan panggil, dia akan pergilah. Lepas tu timbullah Mak Tengmu ni tak perhati sebab dia bagi wawancara tanpa kebenaran Mak Tengmu. Jadi sebab ni lah Tanah Kristanak dibuang. Selepas tu muncullah Acan Deca. Jadi untuk makluman korang, Acan Deca ni sebab apa mereka gelar dia Acan Deca? Acan ni kalau dalam bahasa Siam ni Sifu sebenarnya. Acan Deca ni digelar Acan Deca kerana dia seorang yang luas pengalaman. Dia dah biasa kendali macam-macam kes. Ada kes yang 10 juta, 20 juta berkaitan dengan loteri haram Thailand dulu. 30 juta kalau tak silap aku lah kes tu. Jadi kes tu dia pemenang. Dia dulu adalah peguam kepada kes tu lah. Macam-macam kes dia dah buat ni Tanah Deca ni. Tanah Deca ni sebenarnya mula-mula ni dia sebenarnya hadir sebagai penasihat kepada Tanah Kristanak. Dia membantu sebab mula-mula Mak Tengmu ni bagi tahu kat media dia nak Tanah Deca ni bantu Tanah Kristanak lah. Sebab Tanah Kristanak ni masih lagi muda daripada segi pengalaman. Tapi Tanah Deca ni pula banyak rakyat yang tak suka dengan Tanah Deca kerana Tanah Deca ni bila statement media oleh polis apa-apa berkaitan dengan Tengmu, Tanah Deca ni sentiasa menyokong lah Acan Deca lah, sentiasa menyokong lah. Jadi sebab ni lah ramai yang tak suka dengan Acan Deca. Acan Deca ni dia jenis yang straight sikit. Yang mana yang betul dia cakap betul, yang mana yang salah dia cakap salah. Tapi Acan Deca ni dia dapat bertahan selama 77 hari tau. Bukan senang nak layan Mak Tengmu ni 77 hari. Dalam 77 hari duk tahan pula sambil tunggu court case panggil naik court untuk bicara. Timbul pula satu isu apabila isu media sosial Tengmu ni tiba-tiba aktif. Jadi bila dah aktif, ramai rakyat Thailand dah mengelupur lah. Macam mana boleh aktif ni? Tengmu dah meninggal kan? Lepas tu pemberita ni pun pergilah tanya si Mak Tengmu ni. Bila tanya, asak berkali-kali oleh wartawan, Mak Tengmu kata telefon si Tengmu ni sebenarnya dah bagi kat Acan Deca simpan. Jadi dia kata apa-apa tanya dengan Acan Deca. Lepas tu apa lagi, wartawan ni pun lajulah pergi jumpa Acan Deca. Jumpa Acan Deca, Acan Deca nafi lah. Acan Deca kata pasal telefon dia tak tahu. Yang dia tahu selepas habis siasatan polis bagi telefon ni dekat Mak Tengmu. Itu saja yang dia tahu dia. Jadi selang sehari dua kemudian Acan Deca ni pun panggil lah Mak Tengmu untuk nak sosiasat lah sikit kan. Kita dengan telefon ni nak korek-korek sikit apa cerita kan. Bila korek-korek timbul lah isu Bang Jack yang awal tadi yang saya tunjuk muka dia tu. Bang Jack ni sebenarnya dia ni Pakistan mix dengan Thailand. Dia tak duduk di Thailand sebabnya dia dilarang masuk
Thailand sehingga diberitahu kelak. Sebab Bang Jack ni pernah ada kes dulu. Bang Jack ni kalau tak silap aku dia ada 2-3 kes. Kes tipu dengan kes yang disebabkan dia kena usir tu sebab dia tamat pas lawatan kalau tak silap aku. Jadi dia diusir keluar dari Thailand. Dia duduk kat US sampai sekarang. Jadi menurut Achan Decha, salah satunya pada dia tarik diri sebab kes telefon ni lah serah kepada Bang Jack tanpa pengetahuan dia. Mak Temo ni boleh pula post ke US dengan kadar bayaran 200 lebih tanpa pengetahuan Tanah Decha. Lepas tu bagi tahu pula dekat wartawan kata telefon ada dekat Tanah Decha. Jadi Tanah Decha pun tariklah diri sebab benda ni kan. Lepas pula Tanah Decha tarik diri, timbullah masuklah Sosote ataupun PT. Sosote, kenapa apa panggil dia Sosote? Soso ni sebenarnya ahli parlimen dalam bahasa Siam ni lah. Jadi dia lebih kenal pada Sosote atau PT atau T Sun Sun Cep. Maksudnya T007 lah, James Bond punya T. Sebab T ni sebelum pada dia kerjasama dengan Mak Temo ni, dia sebelum ni dia akan turun tempat kejadian untuk cari CCTV lah, cari bahan-bahan yang berkaitan dengan kes Temo dia lah. Dia berminat sebab dia kata dia ahli parlimen. Dia bertanggungjawab, dia asal bertanggungjawab untuk nak bantu kes ni. Jadi kawam si pelik kan, macam mana Sosote ni boleh kerjasama dengan Mak Temo pula sedangkan dia ahli parlimen bukan lawyer. Sebenarnya Sosote ni dalam dalam parti politik dia ni duduk sebagai kursi timbalan presiden. Jadi dalam tim ahli politik dia ni mereka ada peguam dalam ni lah untuk kendali kes-kes mereka ni lah. Jadi sebab tu dia sanggup untuk bantu Mak Temo. Dia cuma bantu lah tapi peguam dia yang urus pasal kes ni. Lepas tu Sosote ni pun ajak Piat join sekali lah. Piat ni sebenarnya bukan seorang peguam ke, tapi Piat ni dia macam tolong orang susah. Piat ni pun ada tim peguam dia sendiri. Jadi Piat dengan Sosote ni pun kerjasama. Tapi dua-dua ni bukan peguam, kerjasama tapi mereka lantik peguam untuk kerja mereka. Jadi so peminat Temo ni dan so rakyat Thailand ni dia pun merasakan satu gadingan yang mantap lah. Sosote dengan Piat ni memang dua-dua ni memang individu yang disegani, dihormati. Boleh dikatakan 70% lah rakyat Thailand yang suka mereka ni. Sebab mereka ni selalu juga keluar media sosial kan, selalu keluar TV, selalu bagi statement. Tapi timbul pula satu masalah. Apabila Piat ni kata Sosote ni suka sangat dengar cakap Bang Jack yang duduk kat US tu. Jadi Piat ni kata dia tak bagi harga pun dekat Bang Jack ni. Bang Jack ni seorang penipu, macam-macam lah dia kata kat Bang Jack ni kan. Jadi selepas tu mereka pun saling menuduh antara satu sama lain. Sampai lah ni kalau tak silap aku, Sosote saman Piat saman Sosote. Lepas tu Achan Decha saman Sosote sama Achan Decha pula saman Piat pula saman Achan Decha. Dah jadi 3 segi dah. Dah jadi ketiga-tiga ni yang bantu Mak Temo ni jadi saling menyaman lah ni. Jadi aku pun tak tahulah apa nak jadi. Untuk rumah korang lah ni, Mak Temo dah lantik lawyer yang baru, Tanai Chon Labut. Jadi aku tak ulas lah pasal Tanai Chon Labut ni kan sebab baru lantik. Jadi aku pun tak tahulah Tanai Chon Labut ni sampai bila nak boleh bertahan dengan Mak Temo ni. Jadi apa pendapat korang? Pasal dah lah
pasal kes Temo ni dah berlarutan sampai 3-4 bulan tak selesai, tak settle lagi. Tanai pula gaduh sama sendiri. Lepas tu dah 4 orang dah tanai, dah 4 orang dah lawyer. Adakah lawyer yang kelima dia pun akan resign juga lepas ni? Jadi kita tunggulah lepas ni apa yang jadi kan. Jadi untuk video kali ni aku rasa tu sajalah untuk aku review pasal kes ni. Sawadikap. Jadi akhir kata daripada aku, terima kasihlah kerana sudi tengok video ni sampai habis. Jadi minta korang subscribe lah, follow lah aku kan, bagi aku semangat lagi untuk nak buat video, untuk nak review kes-kes yang menarik yang berlaku dekat Thailand ni. Bolehlah aku translatekan kepada korang. Jadi terima kasihlah semua.